Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cikgu harapkan anak-anak dalam keadaan sihat dan bersedia untuk belajar. Okey, hari ini kita akan mulakan tajuk yang pertama untuk fizik iaitu daya dan gerakan 2. Kalau anak-anak masih ingat, anak-anak telah belajar daya dan gerakan 1 semasa di tingkatan 4. Di dalam tajuk tersebut, anak-anak telah didedahkan dengan apa itu daya dan anak-anak juga telah belajar tentang hukum Newton. Harapnya masih segar dalam ingatan. Di mana di situ anak-anak didedahkan dengan rumus F sama dengan MA. Daya sama dengan hasil darab jisim dengan kecutan. Okey, pada hari ini saya nak sentuh sebahagian daripada tajuk atau subtajuk 1.1 daya paduan. Okey, daripada tajuk ni kita dah nampak dah paduan ni. Okey, paduan ni kita boleh bayangkan ia adalah gabungan. Apa maksud daya paduan? Okey, maksudnya adalah satu daya tunggal yang mewakili jumlah secara vektor dua atau lebih daya yang bertindak ke atas sesuatu objek. Okey, di sini tengok ada perkataan vektor. Okey, bermaksud apabila kita mencari daya paduan, kita perlu menitik beratkan magnitud dan juga arah kerana daya adalah kuantiti vektor. Saya ulang mesti ambil kira kedua-dua magnitud dan arah. Okey, kita pergi kepada menentukan daya paduan. Bagaimana nak menentukan daya paduan? Dia bergantung kepada beberapa situasi. Kita pergi situasi yang mudah dahululah. Okey, situasi yang pertama. Okey, ada satu objek ditarik oleh dua daya. Dua-dua daya adalah ke kanan. Satu bernilai 2 Newton, satu bernilai 4 Newton. Dua-dua ke kanan ya. Apa yang perlu kita buat? Kita hanya tambah sahaja. Sebab bila fikir logik pun, kita tarik 2 dan tarik lagi 4. Pada masa yang sama, ia akan menghasilkan daya yang lebih besar. So, kita tambah ya. 2 tambah 4 akan jadi 6 Newton. Okey, di mana kalau kita fikir, arahnya apabila ditarik ke kanan kedua-dua, jadi objek ni akan bergerak ke arah kanan. Okey, so sebesar berapa daya yang dihasilkan? 6 Newton. Okey, kita pergi kepada situasi yang kedua. Okey, masih keadaannya selari cuma arahnya berbeza. Ada dua daya. Yang pertama ke kiri 2 Newton. Okey, ke kanan 6 Newton. Okey, dekat sini kalau masih ingat tahun lepas cikgu ada ajar. Okey, daya adalah kuantiti vektor. Ada magnitud, ada arah. Jadi nak membezakan kanan ke kiri, atas atau bawah, kita boleh letakkan tanda negatif. Okay, negatif tu biasa kita gunakan untuk ke kiri atau ke bawah. Dan juga macam mana nak cari daya paduan bagi kes ini? Sama juga ya. 6. Kita tambahkan saja 6 tambah. Di sini kita letakkan negatif 2 sebab tadi apa? Ke kiri. Okay, 6 tambah negatif 2 akan dapat 4 Newton. So, 4 ini bernilai positif. Maka daya paduan yang terhasil adalah ke kanan. Kalau difikirkan, kita tengok pun dah nampak. 6 Newton yang kuat tarik ke kanan. Yang lemah 2 Newton tarik ke kiri. Jadi mestilah yang kuat akan menang. So, objek ni akan bergerak ke kanan. Senang kan? Okay, kalau sebelum ni kita lihat kedua-dua situasi melibatkan daya yang selari walaupun arahnya bertentangan. So tak jadi masalah, senang ya. Tapi ia sedikit rumit apabila daya-daya yang bertindak ke atas suatu objek berada dalam kedudukan yang tidak selari.
Seperti contoh yang cikgu akan tunjukkan sebentar lagi. Okay, yang pertama tengok 2 Newton ke kanan, satu lagi tu serong lah. Ke kanan dan ke atas. 3 Newton. Ataupun dia berserenjang ke atas dan ke kiri. Okey, ataupun dia serong lapas seperti yang ditunjukkan. Untuk kes yang ketiga, untuk gambar yang ketiga dan gambar yang keempat. Jadi, dekat sini kita dah mula gunakan kaedah yang lain untuk menentukan daya paduan. Kita tengok dulu situasi apabila dua daya yang diberikan tu bersenyang, macam mana kita nak cari daya paduan. Okey, tengok kat sini kita ada F1 ke arah kanan dan F2 ke atas. Okey, sini ada sudut 90 darjah. Okey, so sudut bersenjang lah. Okey, sini 90 darjah. Macam mana caranya? Okey, kita lihat seterusnya. Okey, kita selesaikan sama-sama. Pertama sekali lukis F1 dan F2. Okey, kemudian kita lengkapkan segi empat. Di sini akan terbentuknya segi empat tepat sebab F1 anak-anak dapat lihat dia lebih panjang daripada F2. Kalau dia sama, dia akan jadi segi empat sama. Okey, kemudian kita fikirkan satu tarik ke kanan, satu tarik ke atas. Jadi objek tersebut akan pergi ke kanan dan ke atas. Okey, kita lihat di mana daya paduannya. Okey, kita sambungkan sisi di bawah dan juga sisi di atas sebelah kanan. So, kita sambungkan. Kita dapat lihat ini adalah dia punya daya paduan. Okey, F1 tambah F2. Cikgu wakilkan dengan simbol F sahaja jadi nanti mudah. Okey, tapi anak-anak tak boleh tambah terus tau. Contoh kalau F1 ni 8 Newton. Okey. F2 ini 6 Newton. Tak boleh tambah 8 dengan 6 sahaja. Macam tu. Kena ikut kaedah yang betul lah. Okey, kalau di sini anak-anak lihat. Kalau sini 8, atas pun 8 ya. Okey, atas pun 8 Newton. Okey, kanan pun 6 Newton. Jadi dekat sini dekat bawah ni akan kita nampak lah ada satu segitiga. Okey, cikgu segitiga tu segitiga bersudut tegak. Okey, jadi kita nak cari F. Okey, so F itu adalah dia punya hipotenus lah. Okey, jadi kita teringat teorem Pythagoras. Kalau segitiga bersudut tegak ni biasanya disinonim dengan teorem Pythagoras. Jadi kita carilah nilai F. So, F sama dengan punca kuasa 2 bagi apa tu? Macam mana nak cari F? Okey, punca kuasa 2 bagi 6 kuasa 2 tambah 8 kuasa 2. Okey, so jawapannya adalah berapa? Cuba tekan kalkulator ataupun congak. Okey, jawapannya punca kuasa 2 bagi 100. Okey, so jawapannya 10 Newton. Okay, jadi F di sini, F ni adalah 10 Newton. Okey, dah dapat magnitude. Arahnya macam mana? Okey, arahnya adalah pada theta yang cikgu tunjukkan di sini lah. Yang mana nak tunjukkan ataupun nak tentukan arah macam mana nak tentukan arah. Jadi kita boleh gunakan hukum yang kita panggil tan lah sebab kita ada 6 dan sisi bertentang dengan sisi sebelah. So kita kira tan cikgu padam sekejap salah tulis tak. Okay, kita kira tan theta sama dengan 6/8 akan dapat 0.75. Jadi kita carilah tetanya berapa. Tetanya adalah aktan bagi 0.75. Okey.
0.75. So, dapat jawapannya? Berapa? Cuba kira. Dapat jawapan 36.9 darjah. Itu arahnya. Okey. Kita tengok pula segi 3 daya dengan segi 4 selari daya. Yang ini kita kena melukislah. Sediakan pembaris, jangka lukis dan jangka sudut protektor. Kita lihat soalan ini. Okey, kita ada dua daya yang bertindak ke atas satu bola ni, objek biru ni. Okey, arah tindakan daya adalah tidak selari dan dia tak serencang juga. So, ada satu sudut yang bernilai theta di sini. Saya ulang soalannya. Ada daya yang pertama dan daya yang kedua. Bertindak pada suatu objek pada sudut theta seperti yang ditunjukkan. Okey. Apabila mendapat soalan seperti ini, kita boleh gunakan dua kaedah lah. Sama ada nak gunakan kaedah segi 3 daya atau segi 4 selari daya. Mulakan dengan segi 3 daya. Kita selesaikan sama-sama. Soalan ada ke atas. Okey, untuk kita selesaikan menggunakan kaedah segi 3 daya. Okay, pertama sekali anak-anak kena wujudkan skala. Okey, kita kena tentukan skala yang mewakili magnitude daya. Okey, contohnya. Okey, katakan F1 ni 100 Newton. Okey. F1 ni 100 Newton. Katakan dia 100 Newton dia 100 Newton. Okey, jadi saya pilih 1 sentimeter. Saya akan lukis 1 sentimeter nanti. Garisannya 1 sentimeter. Mewakili 20 Newton. Jadi berapa garisan yang mewakili, berapa panjang garisan yang mewakili 100 Newton ni? Okey, jadi untuk F1 cikgu hanya perlu lukis 5 sentimeter untuk mewakili 100 Newton. Sebab cikgu pilih skala 1 sentimeter mewakili 20 Newton. Skala bergantung kepada kesesuaian lah. Okey, itu yang pertama Okey. Yang keduanya, kita terus lukis F1 dan F2 mengikut skala yang kita tentukan. Okey, kita lengkapkan segitiga dan dengan bantuan dengan menggunakan pembaris dan jangka lukis. Okey. So, kita lukis macam ni Kalau anak-anak tengok tadi, dia punya daya awalnya tadi kan dekat belah kiri sini dia punya theta dekat sini. Kita kesanakan sebab kita nak membentuk segi 3 Okey, so padam yang ni tadi. Okey, di mana daya paduannya? Okey, so kita sambungkan hujung. Lengkapkan segitiga hujung di belah bawah dengan hujung di belah atas ni lah. Kita sambungkan. Okey. So, dia akan membentuk segitiga. Di sinilah daya paduannya. Jadi, cikgu labelkan sebagai F. Okey. Jadi, macam mana nak tahu magnitude daya paduan yang terbentuk? Ambil pembaris, ukurlah berapa panjang garisan F tersebut. Okey, kemudian jangan lupa tukarkan semula dalam bentuk Newton menggunakan skala tadilah. Kalau contohnya panjang dia 6 cm bermaksud daya tersebut bernilai 120 Newton. Gunakan skala yang cikgu pilih tadilah.
Okey, kat mana arahnya? Macam mana kita nak tentukan arah? Kita ambil protractor, okey, dan kita ukur sudut yang cikgu tunjukkan di dalam gambar tersebut. Okey, kita ambil protractor, kita ukur sudut tersebut Okey, sudut ni lah. Okey, cikgu labelkan sebagai huruf A Jadi Ana ambil kita pergi kepada segi 4 selari daya dengan soalan yang sama macam tadi. Dengan menggunakan soalan yang sama, kita gunakan kaedah lain iaitu kaedah segi 4 selari. Di sini langkah yang pertama sama, kita kena tentukan skala. Kemudian kita lukis kedua daya, okey, dengan bantuan jangka sudut protractor, okey. So kita lukis dua daya yang asal lah. Okey, seterusnya kita gunakan jangka lukis. Saya yakin anak-anak tahu macam mana nak melukis segi 4 selari menggunakan jangka lukis So kita akan dapat sisi-sisi yang bertentangan lah. Okey. Gunakan jangka lukis ni nanti dengan bantuan jangka lukis, anak-anak dapat melukis segi 4 selari. Okey. Okey. So, di mana daya paduan terbentuk? Okey, kita sambungkan penjuru yang bawah ni dengan penjuru yang atas. Okey, itulah daya paduan Okey, macam mana nak tentukan? Macam tadi, ambil pembaris dan ukur. Okey, katakanlah di sini cikgu labelkan garisan ni sebagai F daya paduan. Jadi, ambil pembaris dan ukur berapa panjang daya paduan. Kemudian, tukarkan kepada Newton. Okey, menggunakan skala yang anak-anak dah tetapkan. Okey. So, arahnya pula, kita ambil yang di bawah ni yang cikgu labelkan sebagai A. Ambil protractor dan ukur. Itulah arah bagi daya paduan. Jelas tak? Ini sahaja penerangan cikgu di video ini. Okey, kita akan sambung di grup WhatsApp kelas kita. Okey, kita akan cuba melukis, mengira untuk menentukan daya paduan. Okey, berjumpa di grup WhatsApp. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.